Lagi satu adalah strategi Jepun, iaitu dia menyerang dari arah utara. Nombor 3, pakatan dengan Thailand. So dia mengadakan hubungan dengan Thailand. Nombor 4, kelengkapan perang yang lebih canggih ataupun moden. Apart from that, sokongan daripada penduduk tempatan. Okey, anda boleh nampak semangat mereka yang sangat setia kepada negara dan juga maharaja. So mereka setia kepada negara dan maharaja. Nombor 2, strategi perang mereka. Strategi perang mereka, it's very good. Mereka menyerang dari arah utara. Okay, dan mereka juga mengadakan pakatan dengan Thailand untuk memasuki. Dan kelengkapan perang mereka, mereka menggunakan Zero fighters. Mereka juga menggunakan bicycle yang lebih ringan dan sebagainya. Nah, apart from that, mereka juga bekerjasama dengan penduduk tempatan, that is KMM, yang telah menjadi penunjuk arah, dan mereka juga menjadi penyebar propaganda dan sebagainya. We look at to kelemahan British pula, mereka tidak bersedia tidak tumpukan pertahanan di tanah Melayu dan lebih utamakan British, tentera Gurkha India tidak setia kepada British, mereka paling tadah kepada Japan. So these are the things yang anda boleh tuliskan. Boleh nampak? So kalau kita kata soalan dia tanya, mengapa Japan mudah menguasai negara kita? Satu, kita lihat dari aspek kelebihan kepada Japan. Lagi satu adalah kita lihat kelemahan dari aspek British. Yes, can sayang, boleh. Kelemahan strategi Japan. Yes, anda boleh gunakan macam tu, boleh. Okay, Masha, you look at how many marks yang diberikan sayang. Kalau markah dia hanya tanya 4 markah, it's better you use all the kelebihan kepada Japan. Kalau markah dia 8, okay, you also can talk about both. Because I don't know now how many marks yang diberikan kepada anda. So it's follow your marks lah. Kalau markah anda, so anda boleh huraikan kat sini 4 markah sudah cukup. Kalau anda rasa markah dia lebih kepada 8 ke 10 and everything, you can take both. Boleh faham guys? Any question? Faham, teacher. Faham ah? Okay, any question? Tak ada soalan. Okay, Masha, can you understand sayang? Can So it's not hard, it's actually kita boleh buat dengan lebih ringkas ya. Kalau anda boleh faham ni, kita boleh buat. Okay, and then I'm very sorry about yesterday. I will definitely will so. Okay. Kalau I'm very sorry about yesterday, I'm not well. So I will replace the class next week. I'll let you all know. Whoever from Monday class, I'll let you all know when you all can join. I will do the replacement. Yeah, definitely next week or coming week, I will do the replacement for you. When's your exam, please? Form 4. Bila exam anda? Actually, we don't know yet, teacher.
No, okay, right. They never mention yet, teacher. Apa sayang? When's your Hartamas bila sayang Kavinesh? What do you say, darling? Our school also don't know. Oh, dah tak tahu lagi. Oh, they never mention yet. They never mentioned yet. Okay. Logan, your school? Teacher, my school also hasn't mentioned yet. Okay, okay. Alright, very good. Okay. Now, kita tengok anda punya nota. So, tadi cikgu explain tentang yang ini. So, I will repeat back bahagian ini. Anda dah belajar yang ini, but it's okay. I will repeat back slowly about apa yang kita dah belajar. Ya, I'm sorry, my voice kalau tak dengar, let me know. Now, Sarawak, we are talking about Sarawak. Nah, Sarawak ni, the previous week kita belajar why faktor penyerahan Sarawak and why people are not happy dengan penyerahan Sarawak. Any question can you send? Can sayang, no problem. Can. Alright. Okay, now listen. I will show you this is what kita belajar hari tu. Now I'll do very fast one because we just recap. Okay, kita belajar tentang faktor penyerahan Sarawak. So satu kita belajar faktor penyerahan Sarawak ini. The first one adalah masalah pewarisan takhta. Charles Wynnebrook, because Charles Wynnebrook sudah tua dan uzur, and Anthony Brooke pula dia tak nak lantik Anthony Brooke because dikatakan Anthony Brooke adalah seorang yang boros, ya. Kemudian kita ada masalah dari aspek British sendiri because Britain telah mendesak, mendesak British, and mereka telah menghantar surat, ya, utusan surat daripada London, and Sarawak mereka ingin jadikan sebagai tanah jajahan akibat daripada kepentingan ekonomi dan juga pelaburan. Dan pada masa yang sama, Sarawak juga menghadapi masalah kewangan. Cikgu dah ajar. Because after the war, it was very hard for them to get up because mereka mengalami masalah kewangan yang sangat teruk, and keadaan mereka tidak dapat dikembalikan. And Charles Wynnebrook juga tidak mampu untuk membangunkan Sarawak. And then finally he make a decision untuk menyerahkan Sarawak kepada British. Now, bila ini berlaku, so kita belajar kepada proses hari itu. Nah, proses dia bermula dengan this one all last week notes, I'm recapping. Nah, proses bermula dengan pejabat tanah jajahan menghantar surat kepada Charles Wynnebrook pada Februari, and Charles Wynnebrook menandatangani pada Oktober 1946. Charles Wynnebrook telah menghantar Gerard McBrien. Okay. Okay, dia telah menghantar Gerard McBrien dengan untuk mendapatkan persetujuan daripada orang tempatan atau pemimpin tempatan, and after around 2 weeks Gerard McBrien ini berjaya mendapatkan semua tanda tangan, and he bring all the documents untuk ke London. Namun persetujuan ini dibuat tanpa penentangan rakyat. So rakyat tidak puas hati, mereka menghantar surat bantahan dan juga bantahan ke London. So apa yang berlaku di Britain? Satu, Britain terima arahan daripada Charles Wynnebrook, dia akan serahkan. Dan pada masa yang sama mereka juga menerima surat daripada rakyat menentang. So they got 2 letters. They don't know whether they want to come in or not because they still have people are not happy British are coming inside. So that's why British mengarahkan Charles Wynnebrook untuk mendapatkan kelulusan daripada Majlis Negeri dan juga rakyat. So dalam masa yang sama, British telah menghantar L.D. Garments dan David Rees-William. Mereka datang dan melihat betul ke rakyat Sarawak ni menentang penyerahan Sarawak. So laporan mereka menyatakan ramai yang menentang, kebanyakan adalah masyarakat Bumiputera menentang, dan penduduk Cina menyokong. Ada juga penduduk yang tak tahu tentang penyerahan Sarawak, dan semua laporan ini telah dibawa untuk perbincangan dalam Majlis Negeri. And finally, Majlis Negeri mengadakan perbincangan, and after that mereka mengambil keputusan dengan 19 sokong penyerahan, 16 tolak penyerahan. So bila ini berlaku, ini coronavirus ni saya nak ketuk kepala dia, siapa itu coronavirus.
And Majlis Negeri mengeluarkan session bill. Session bill ini menyatakan untuk penyerahan. Okay. Bila penyerahan ini berlaku, akhirnya Sarawak menjadi pada 1 Julai 1946, Sarawak menjadi tanah jajahan British dan pengisytiharan ini dilakukan pada 1 Julai di Kuching. Nah, bila pengisytiharan ini berlaku, rakyat tidak puas hati. So there are three things kenapa rakyat menentang. Ada 3 faktor yang membawa kepada penentangan penyerahan. Satu, tindakan Charles Wynabrooke. Prinsip dia bertentangan dengan prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941. Dan Perlembagaan 1941, apa yang berlaku, mereka sepatutnya menyerahkan kepada rakyat untuk pemerintahan sendiri, tetapi Wynabrooke tidak lakukan penyerahan kepada rakyat. So that is one reason. Second one, dikatakan Charles Wynabrooke ini mengetepikan surat wasiat yang diberikan oleh Charles Brooke. Charles Brooke telah mengatakan kalau Wynabrooke ingin mengambil keputusan, dia kena berbincang dengan Anthony Brooke dan juga Bertram Brooke. Tetapi apa yang berlaku, Charles Wynabrooke tidak membincang dengan mereka, dan sebab itulah gerakan penentangan juga mahukan pemulihan beraja. They want Brooke punya family take over because it will be easier for them to get merdeka. Right? And then kita ada Gerard McBrien. Gerard McBrien menggunakan muslihat, dia gunakan tekanan, desakan, pujukan dan juga sugukan untuk mendapatkan kuasa. So this is what kita belajar last week. And then cikgu dah ajar. What was the last one? Apa sayang? Sogokan. What's that? Sogokan means bribe. Bribing. Memberi duit sayang. Okay, boleh faham? Can understand? Kena? Okay, Yes. now cara penentangan. So this is what kita belajar last week. Nah, cara pertama mereka menggunakan persidangan. So persidangan yang pertama kita ada 1 Julai, mereka menentang. So every 1st Julai menjadi hari penentangan terhadap penyerangan and all the persatuan berkumpul. Okay, berkumpul and Johari Anang menjadi presiden persidangan tersebut and mereka memulakan demonstrasi. Nah, demonstrasi dilakukan di Astana semasa lawatan Charles Clarke. Kita ada governor pertama, Sir Charles Eden Clarke. So when he was there and demonstrasi telah diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdullah. Okay, mereka mendesak agar British berundur. Ada juga demonstrasi lain dilakukan di Sibu oleh Gerakan Melayu, Pemuda Melayu. Now, third one, bila gerakan, they saw a lot of people are joining the demonstration and everything. Ini menyebabkan British marah. British telah mengeluarkan satu notis yang dikenali sebagai Bil nombor 9. Bil nombor 9 adalah amaran kepada kaki tangan kerajaan agar tidak join dengan gerakan penentangan. So bila berlaku, bila British mengeluarkan perkeliling nombor 9, apa yang berlaku? Kaki tangan kerajaan meletak jawatan secara beramai-ramai. So kita lihat 409 kaki tangan kerajaan meletak jawatan dan 56 pelajar maktab juga meninggalkan pengajian mereka. Now, and then fourth one, kita belajar tentang bantahan golongan wanita. Nah, golongan wanita juga telah mula menunjukkan ketidakpuasan mereka and they also started untuk menentang kita punya British. Nah, gerakan ini diketuai oleh Cikgu Lily Aberwen. Cikgu Lily Aberwen telah ke Rumah Panjang, especially ke Rumah Uban Iban, ke kawasan pedalaman untuk mendapatkan sokongan mereka. Can understand guys? Children's, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Okay, right.
and then mereka juga terlibat dalam all the demonstration. Nah, kemudian kita tengok yang berikut. Cikgu yang berikut adalah Cikgu Ajiba Abul. Beliau juga telah she also lead the gerakan untuk anti penyerahan Sarawak. So ini yang kita belajar tentang last week. Boleh faham children? Boleh ke? Okay, so this is the recap of apa yang kita dah belajar. So kita dah belajar tentang persidangan. We also dah belajar tentang demonstrasi, meletak jawatan, and kita dah belajar tentang golongan wanita. Bahagian yang berikut kita akan belajar adalah akhbar, surat bantahan, kumpulan 13 dan membunuh Governor kedua. So I'm going to do bahagian yang berikut. So ini done. Alright. Kemeja, kita tengok. Right, so kita tengok kat sini. Guys, can you all see the screen? Boleh nampak? Boleh. Boleh Alright. cikgu. Nah, Enter. sekarang kita akan lihat bagaimana cara penentangan yang berikutnya. Cara penentangan yang berikutnya adalah menggunakan apa? Menggunakan akhbar. So, kita akan lihat bagaimana mereka menggunakan akhbar untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. So, I got one question here, let me see. Okay, very good. Okay, now, menggunakan akhbar. So, akhbar yang penting pada masa itu adalah utusan Sarawak. Nah, utusan Sarawak memainkan peranan penting atau menjadi saluran untuk menyebarkan tentangan penyerahan Sarawak. Mereka telah menggunakan kritikan yang tajam untuk tentang rancangan penyerahan Sarawak dan memberi ulasan berita tentang tindakan British yang menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. So anda boleh lihat kat sini, satu, mereka menggunakan kritikan yang tajam. Apart from that, mereka juga marah kerana menyekat. Siapa masuk dalam? Anthony Brooke. Yes, daripada memasuki Sarawak. Okay, and then mereka ada Cikgu, juga. what is the S in Anthony? Oh, cikgu silap sayang. It's my mistake, right? Memberi ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak, dan artikel bertajuk kerajaan British menipu rakyat disiarkan pada 7 November 1947. So ini adalah, kita boleh lihat what newspaper yang mereka gunakan. Utusan Sarawak, mereka menggunakan kritikan yang tajam dan memberi ulasan tentang ketindakan British yang menyekat kemasukan Anthony Brooke. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana mereka akan menulis surat bantahan. So kita juga ada surat bantahan. Surat bantahan ini telah dihantar ke mana sayang? Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. Yes, menghantar surat bantahan kepada kerajaan British di London untuk menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. So mereka tidak puas hati. Boleh faham? Pergerakan apa? Pergerakan Pemuda Melayu Sarawak ini, mereka menghantar surat bantahan ke London. What mereka katakan, mereka marah ataupun mereka membantah tindakan. Nah, apart from that, kita juga ada PBS, Barisan Pemuda Sibu. Mereka telah menghantam referendum memansuhkan penyerahan Sarawak. Can understand what they hantar? Referendum untuk mansuhkan penyerahan. Nah, apart from that, number 2, mereka juga menghantar surat bantahan
kepada Perdana Menteri Britain. So anda boleh nampak Pergerakan Pemuda Melayu PPM menghantar surat kepada Kerajaan British di London bagi menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak, and PBS, Barisan Pemuda Sibu, telah menghantar satu di antara referendum memansuhkan penyerahan dan menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri Britain iaitu Clement Attlee dan salinannya kepada Governor. Can understand this one? Boleh faham sayang? Can teacher. Okay. Alright. Now, okay. Ini tak ada dalam buku teks anda, so I'm going to tell you a bit of story about this. Okay, now you see, bila British dapati ramai mula terlibat dalam bantahan, penentangan dan sebagainya. So British cuba memecah belahkan orang Melayu dan orang Iban dan sebagainya. Dia telah menubuhkan satu pertubuhan baru yang dikenali sebagai Young Malay Association. Nah, Young Malay Association slowly by slowly berjaya menarik orang ramai daripada menentang British. So these Malay people, they segregated and also mereka berpecah belah dan sebagainya because British are giving amaran and everything. So pada masa ini apa yang berlaku adalah they are a small group of people. Mereka ini dikenali sebagai Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu. Okay, mereka menubuhkan Rukun 13. So when the support of penentangan ini semakin terdesak and British are trying to control and everything, so they form satu gerakan yang dikenali sebagai Rukun 13. Ini adalah gerakan secara sulit, secret one. So dia dimulakan oleh PPM di Sibu, and apa yang berlaku adalah dipimpin oleh Awang Ramli, Mursyidi Sijik dan juga Bujang Santung. Sasaran mereka adalah untuk menghapuskan pegawai tinggi British di Sibu dan juga Sarawak. So mereka ingin menghapuskan semua pegawai tinggi British. Okay, apa yang mereka buat? Mereka telah bermesyuarat dan mengadakan mesyuarat sulit untuk membunuh siapa sayang? Apa nama dia? Sir Duncan Stewart. Duncan Stewart adalah Governor Sarawak yang kedua. So mereka telah mengambil keputusan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3rd December 1949 di Sibu. Can you all understand? Boleh faham? Boleh ya? So satu kita dah lihat. Okay, what is referendum? Referendum adalah pungutan suara sayang. Okay, pungutan suara, they ask people. Okay, so they get the signature of the people. Okay, let's say you don't like something in your classroom or anything, so you can dapatkan all your friends to sign and then send it to your teacher. Correct or not? That is what they call referendum. Whatever you are doing is a small scale lah, where only your classroom. Tapi referendum is the whole state yang akan buat. Boleh faham apa itu referendum? Boleh, teacher. Okay, right. So satu, anda cikgu ulang balik, mereka menggunakan akhbar, kemudian mereka menggunakan surat bantahan. So surat bantahan dihantar kepada kerajaan British untuk menyatakan bantahan mereka terhadap jajahan Selangor. Kemudian PBS, that is Barisan Pemuda Sibu, mereka telah menghantar referendum memansuhkan penyerahan, and also pada masa yang sama mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British. And finally they form what sayang? What is that? Mereka menubuhkan kumpulan apa sayang? 13. Kita ada Rukun 13. Nah, Rukun 13 ini memainkan peranan yang penting ya. Nah, penubuhan Rukun 13. Nah, pada Rukun 13 is a small organisation which bergerak secara bawah tanah, and mereka telah bersidang and mereka mengambil keputusan untuk menghapuskan semua pegawai British yang ada, pegawai tinggi British di Sibu, and also actually they plan to hapuskan semua pegawai tinggi British because mereka memang menentang British.
So mereka tubuhkan. So now we see what happened later. Okay, so tindakan yang berikutnya adalah they managed to kill Sir Duncan Stewart. This is membunuh Governor British yang kedua, right? Iaitu Duncan Stewart. Alright. Now, membunuh Governor British yang kedua di Sarawak. Peristiwa ini dikenali sebagai sungkit berdarah. Okay, sungkit berdarah. Rosely Dobbie, this Rosely Dobbie, you can see the picture here. Okay, kita boleh nampak Rosely Dobbie menikam Duncan Stewart. Seminggu kemudian, Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura. Now, tindakan British adalah after Duncan Stewart dibunuh. So you can see the picture here. This Rosely Dobbie, this Duncan Stewart ya. Okay. Pada 6 Disember, British menutup pejabat PPM, pergerakan, kita ada pergerakan pemuda Melayu, Persatuan Kebangsaan Melayu Sibu, Barisan Pemuda Sibu dan Angkatan Semangat Anak Sarawak. Ini semua telah ditutup. Pada 5 Februari 1951, Rosely Dobbie, Murshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Santok, all are the people who involved dalam gerakan ini telah dihukum bunuh. Yes, digantung mati sayang. Wait, I show you all who are there. Okay, 2 minutes. Okay, these are the people. Cikgu rasa anda hanya ada satu. Show you this one. I show you. Minutes, saya tunjukkan kepada anda. That's about 6. So these are the people yang ada dalam penyerahan Sarawak. Okay, this one. Okay, here I will show you all. So anda boleh nampak. Can you all see, guys? Boleh nampak? Boleh. Boleh, Okay. cikgu. Pada 3 Disember 1949, Governor Sarawak kedua Sir Duncan Stewart mengadakan lawatan rasmi ke Sibu. Sebaik saja beliau tiba, Rosely Dobbie telah menikamnya dengan menggunakan sebilah pisau. Seminggu kemudian, Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura. Peristiwa inilah dikenal sebagai sungkit berbangkit. Ya. Peristiwa pembunuhan Duncan Stewart memberi kesempatan kepada British untuk menggunakan kekerasan bagi menumpaskan gerakan anti penyerahan. So what happened? Rosely Dobbie, Murshidi Siddiq, Awang Ramli, Bujang Santok telah didapati bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Anggota rukun 13 yang lain dihukum penjara. Berikutan itu British mengharamkan Persatuan Melayu. So here you can see, ini adalah dia. Rosely Dobbie telah ditangkap selepas menikam Duncan Stewart. Beliau sedar risiko yang akan dihadapi akibat tindakan ini, walau bagaimanapun beliau sedia mempertahankan nyawa demi kemerdekaan. So these are the pergerakan pemimpin yang lain. Kita ada Murshidi Siddiq, Awang Ramli dan juga Bujang Santok. So ini adalah gerakan yang lain ya yang memimpin kita punya rukun 13. Okey, boleh faham? Ken? So membunuh Governor Sarawak yang kedua. Peristiwa ini dikenali sebagai sungkit berdarah. Rosely Dobbie menikam Duncan Stewart. Seminggu kemudian Duncan Stewart meninggal dunia di Hospital Singapura. Now what British buat? Pada 6 Disember British menutup pejabat PPM, PKNS, PBS dan juga Angkatan
Semangat Anak Negeri Sarawak. Pada 5 Februari 1951, Rosli Dobi, Morshidi Siddiq dan juga apa berlaku kepada mereka sayang? Sedang. Yes, teacher. Hmm? What was your question just now? What happened to them sayang? All of them? Well, diorang dikenakan hukuman penjara. Yes. So, anda boleh nampak all this one. Yes, digantung. Very good, darling. Pada 5 Februari 1951, Rosli Dobi, Morshidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Santok akhirnya dikenakan hukuman gantung sampai mati setelah didapati bersalah. Anggota rukun 13 yang lain dikenakan hukuman penjara. Boleh faham bahagian ini? So ini adalah tentang penentangan ya. Nah kemudian, can you all understand penentangan sayang? Childrens? Boleh? Now Can, teacher. bahagian berikut yang kita akan belajar adalah kita akan belajar penyokongan terhadap kita punya yang ini pula. Alright. Ada juga yang menyokong penyerahan Sarawak ya. So cikgu akan tandakan untuk anda. Kita lihat yang ini. Alright. Now, so kita dah lihat. Now, walaupun ada penentangan, can you all see the screen sayang? Boleh ya? Semua nampak screen? Ya. Yep, boleh. Now, walaupun ada apa cikgu buat ni? Okay. Walaupun ada penentangan, there are still some people masih menyokong penyerahan Sarawak. And they got their reasons why mereka sokong Sarawak. Now, kita akan lihat ada 3 sebab kenapa mereka sokong penyerahan ya. So kita akan lihat sokongan kepada penyerahan Sarawak. Okay. Penyokongan, reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak, mereka sokong penyerahan Sarawak. Di sebalik penentangan terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan ini. Kumpulan penyokong ini diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Alright, so cikgu ulang, di sebalik penentangan terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan ini. Kumpulan penyokong diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Terdapat beberapa faktor yang menyokong. Mereka menyokong. Satu, mereka dapati dengan penyerahan kepada ini, kemajuan negeri Sarawak dapat diperbaiki. Nombor 2, mereka juga dapati penyerahan Sarawak juga dapat memajukan penduduk tempatan. And third one, mereka juga sokong kerana diberi peluang pekerjaan. So anda boleh nampak diberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam is actually kita punya government servant ya. So kita boleh nampak. Okay, these are the 4 cara bagaimana kenapa mereka sokong. So kita tengok first one. Selepas perang, Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Alright, penyerahan ini dapat memajukan Sarawak daripada pelbagai aspek, iaitu politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan, ini semua bertambah. Dan ia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Boleh faham sayang? Fahamkah? Satu, mereka dapat meningkatkan kemajuan. Nombor 2, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. So that's why mereka rasa penyerahan itu adalah bagus. Dan nombor 2, kita ada dapat memajukan penduduk tempatan.
So kita ada golongan pro penyerahan. Nah, pro penyerahan ini apa yang mereka buat adalah mereka telah menubuhkan Young Malay Association. Young Malay Association ini telah menggalakkan kemajuan orang Melayu, galakkan kemajuan dari aspek ekonomi dan juga dari aspek sosial. So telah membantu, and mereka juga membantu orang Melayu dalam pelbagai aspek. So anda boleh lihat. So satu, kemajuan negeri meningkat, taraf hidup meningkat. Nombor dua, memajukan penduduk tempatan, golongan anti penyerahan telah golongan pro penyerahan menubuhkan Young Malay Association. Pertubuhan ini telah menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Mereka juga membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam aspek. So Young Malay Association was helping everybody dari aspek ekonomi dan sosial. Ia telah membantu orang Melayu dari aspek mereka yang mundur dan ketinggalan, mereka telah dimajukan. Nah, apart from that, ramai daripada golongan intelektual ini apa yang berlaku? Mereka telah diberi peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam kerajaan seperti peguam, doktor dan juga jurutera, dan harapan semua agar British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada kita punya Sarawak. Okay, so anda boleh lihat, these are the three things kenapa mereka setuju. Mereka setuju, satu, dia dapat memajukan apa visi dia. Okay, now, sedia? Hitler ada, semua ada. Saya pun tak tahu, dalam kelas saya ada seorang Hitler kat sini. I don't know who the hell is Hitler. Okay, now, Sulaiman, walaupun ada banyak penentangan, kenapa ada juga yang menyokong penyerahan Sarawak, sayang? Sebab memajukan negeri, Memajukan penduduk tempatan, lagi? memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Thank you, darling. Okay. Kavinish, bagaimana kemajuan negeri ini boleh membantu, sayang? Kavinish? Yes, teacher. Bagaimana penyerahan ini membantu kemajuan negeri, sayang? Politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Okay. Penyerahan ini, what happened, dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek seperti politik, perhubungan dan sebagainya. Ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Boleh faham ya yang ini? Kena? Okey, Rafi, bagaimana penyerahan ini dapat memajukan penduduk tempatan, sayang? Golongan pro penyerahan menubuhkan Young Malay Association, YMA. And this pertubuhan menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. And also membantu orang Melayu yang mundur dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Alright, okay, very good. And then kita tangkap lagi itu. Zafran, bagaimana golongan ini diberi peluang pekerjaan? Why they happy? Ramai golongan intelektual diberikan peluang untuk mengisi jawatan tinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti penguam, doktor dan jurutera. Harapan semua agar British akan memberikan taraf bekerjaan sendiri kepada Sarawak. Okay, so kita dah lihat ada 3 sebab penentangan dan 3 sebab kita sokong. Okay, so now I'm going to ask you, anda nak ceritakan kepada saya. Are you all ready? Can? Okay. Penyerahan Sarawak, sokongan penentangan, sokongan. Okay. Why mereka menentang Chin? Can you tell me, can you see the screen, sayang?
Why mereka menentang penyerahan Darling? There are 3 reasons. Chin, remember why mereka menentang? Chin, are you there, Darling? Tak ada? Okey, saya tangkap lagi seekor. Okey. Haris, kenapa mereka menentang sayang? Haris pun tak ada. Okey, Denisha, why mereka menentang sayang? Semua tak ingat. Okay. Penentangan kerana bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Nombor 2, who can tell me? Charles Winebrook mengetepikan surat wasiat Charles Brooke. Third one, cara Mac Bryan. Dia gunakan tipu muslihat. Ini adalah 3 sebab penentangan. Ini adalah 3 sebab sokongan. So, penentangan satu, cara yang dilakukan, penyerahan yang dilakukan ini bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Nombor 2, Winebrook telah mengetepikan surat wasiat yang diberikan oleh Charles Brooke. Nombor 3, Mac Bryan telah menggunakan tipu muslihat. Nah, sebab sokongan mereka. Nah, saya tangkap seekor. Mana? Takkan buka mulut. Hari ni, why mereka sokong penyerahan sayang? Wait, teacher. And do you think? I opened back the book, closed already. Problem. Teacher, you give me one sebab, then I give you one. Memajukan. Memajukan negeri. Satu, memajukan negeri. So, mereka berjaya memajukan negeri because dia akan melakukan pembangunan. Correct or not? Nombor 2, Yes. memajukan penduduk tempatan. Betul? Okay, memajukan penduduk tempatan ini, mereka ada penubuhan Young Malay Association yang menolong orang Melayu dari aspek bidang ekonomi dan sosial. Third one. Memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Okey, peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Can you guys understand? Boleh faham? So tiga-tiga ini kita ada kenapa? Sebab penentangan dan juga sebab sokongan terhadap penyerahan Sarawak. Any question guys before I go further? So Sarawak dah habis, saya akan masuk kepada Sabah. Sabah ni tak banyak. So kalau Sabah dah habis, today we'll be finishing bab ini. Boleh faham darling? Hello? Can teacher. Can. Okay, now tengok kat sini. Alright, now kita masuk kepada Sabah ya. Okay, before check go further, do you know anything about Sabah? What do you all learn? You orang sudah masuk kan? You orang sudah sekolah dah masukkan bab ini. Betul tidak? Masukkah, tak masukkah, sama juga. Okay, now kita tengok kat sini. Penyerahan Sarawak kepada kerajaan British. Nah, penyerahan Sarawak kepada British selepas kekalahan tentera Jepun. Same. BMA, British Military Administration, diperkenalkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman negeri. And kawalan terakhir di Kota Kinabalu bebas pada 28 September dan sandakan pada 19 Oktober 1945. So ini menunjukkan Japan dah keluar daripada tanah Melayu. Cikgu potong ini. Okay.
2 minutes. Let me say this one. Sekejap lah, cikgu potong ini semua dan boleh habiskan yang ini. Alright, so anda boleh lihat yang ini. Okay. Okay, everybody boleh nampak? Penyerahan Sarawak kepada SBUB. Penyerahan Sarawak oleh SBUB. Okay, SBUB ni kita belajar semasa Form 3. Kita belajar how they manage to conquer kita punya Sabah. Okay, let me tell you a bit of story dan kita masuk kepada yang ini ya. Okay, Sabah ni dia adalah dimiliki oleh SBUB. SBUB was memerintah sehinggalah Japan masuk. Bila Japan dah keluar, so apa yang berlaku? British take over. Okay, sama juga. Okay, here. Look at here. Okay, Sabah ni diperintah oleh SBUB sehinggalah mereka punya, so anda boleh nampak dia ni, sehinggalah kita punya, dia bermula pada tahun 1777, dia masuk. Bila dia dah masuk, kemudian apa yang berlaku? Perang Dunia Kedua. So they was controlling sehinggalah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua kita ada Japan. Nah, Perang Dunia Kedua tamat, Jepun keluar. Bila Japan keluar daripada tanah Melayu, daripada Sabah, apa yang berlaku? British memperkenalkan BMA atau PTB. They was there. Now later, same, British telah mendesak SBUB serahkan kepada British. So that's why apa yang berlaku finally, SBUB pun akan serahkan Sabah kepada British. So this is the story yang kita akan lihat bagaimana British masuk dalam Sabah ya. So kita tengok kat sini. Nah, penyerahan Sarawak kepada Sabah kepada British oleh SBUB. Nah, Syarikat Borneo Utara British SBUB menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. So ditandatangani satu perjanjian. Sabah menjadi tanah jajahan British dan ditadbir oleh Governor sebagai ketua kerajaan. So anda boleh nampak Sabah ditadbir oleh seorang Governor. And for a long time dia menjadi ketua kerajaan. Governor pertama British adalah Sir Edward Twining. Alright, so akhirnya Sabah telah diserahkan kepada British and it was under British. Governor dia adalah Sir Edward Twining. Nah, apakah faktor-faktor penyerahan Sarawak? Nah, faktor penyerahan Sarawak ini kita ada 3 faktor. Okay. Faktor penyerahan yang pertama, satu, memenuhi kepentingan British. Nombor 2, ia adalah meneruskan dasar British dengan hubungan luar.
And finally, kita ada masalah kewangan. Kewangan SBUB. So there are 3 reasons why mereka serahkan kepada British. So we go one by one. Satu, kepentingan British, you already know. British ni kedudukan Sabah, strategy and everything lah, that's we know. And then SBUB want to have a good relation with British. And pada masa yang sama, SBU juga menghadapi masalah kewangan. So kita tengok kat sini. Nah, satu, memenuhi kepentingan British. Perdana Menteri Britain iaitu Clement Attlee ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah, negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut, berupaya membekalkan bahan mentah dan kawasan baru kepada British. Can understand sayang? Boleh faham? Kekayaan dengan bahan mentah and also dia boleh menjadi kawasan pasaran yang penting. Now, kemudian meneruskan dasar British dengan hubungan luar, semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. So British juga menguasai hubungan luar negeri dan juga pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada British pada tahun 1946. So sejak daripada dahulu lagi, foreign affair of SBUB is controlled by British. So bila they are still controlling hubungan luar dan juga pertahanan, so it's very hard for SBUB untuk memerintah. So that's why they make a decision untuk menyerahkan Sarawak kepada British. And finally, kita ada masalah kewangan SBUB. Nah, sebelum meninggalkan Sabah, what happened adalah Japan telah memusnahkan Jesselton, Pudat, Sandakan dan semua bandar-bandar utama, kepentingan bandar-bandar utama ini telah dihapuskan. Nah, kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB bagi membangunkan Sarawak. So SBUB bersetuju menyerahkan Sarawak kepada British kerana kekurangan dana. Boleh faham? Faham? Saya Faham, sedikit. Okey, saya tangkap satu orang. Okey, tadi kita sudah tahu mana? Chin, apa sebab penyerahan kepada British berlaku sayang? Memenuhi kepentingan British. Memenuhi kepentingan British lagi sayang? Meneruskan dasar British dalam hubungan luar Very dan good. masalah kewangan SBUB. Thank you sayang. Aiman Junaid, Teacher, explain to me tentang memenuhi kepentingan British sayang. Perdana Menteri Britain Clement Attlee sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah, negeri yang berpotensi menggantikan jajahan tersebut, Alright, very good. berupaya membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan British. Very good sayang. So one, mereka sedang menyelesaikan pemberian kemerdekaan kepada negara jajahan yang lain. So for them, Sabah boleh dijadikan sebagai potensi untuk menggantikan negara tersebut dan mereka berupaya membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran. Okay, now kemudian cikgu tangkap lagi seekor. Chia Minwoo. Chia Minwoo, mana itu budak? Oh, you have no mic sayang. Okay, alright. Can you answer for me this one? You cannot use a mic. Okay, tak apa sayang. Okay, cikgu. Siapa itu Hitler? I want to see the Hitler now. Corona ada, Hitler ada, semua ada kat sini. Okay, tak apa. Nikash, are you there? Yes, Nikash, can you explain to me tentang second one sayang, meneruskan dasar luar? Okay. Semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1946. Alright, so
We know sejak daripada dulu lagi Sabah telah pun menjadi negeri naungan kepada British, and daripada jadi negeri naungan, all the foreign affair and also their military and everything is controlled by British. So SBUB rasakan it's better for them to serahkan kepada British. And the final one, cikgu ada masalah kewangan sekarang. Kirtana, can you help me sayang? Kirtana? Mic also. Okay, semua tak ada mic pun. Ada mic pun. Mishan? Mishan? Got mic or not? They'll say no mic. Be honest to me lah. No noise, okay. Logan. I don't know where Zarif. Yes. Logan, how masalah kewangan sayang, explain to me. Okay, Cik. Sebelum meninggalkan Sabah, Jepun telah memusnahkan Jas-Sultan, Kudat dan juga Sandakan. And this kerosakan memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB. Oleh sebab itu, SBUB telah bersetuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. Alright, so kita ada 3 sebab yang mereka ingin serahkan. Satu, mereka kepentingan kepada British because British lepaskan semua tanah jajahan. So kini Sabah boleh dijadikan sebagai negara yang menggantikan tanah jajahan untuk membekalkan bahan mentah dan kawasan pasaran. Nombor 2, sejak daripada dahulu lagi, sejak pemerintahan SBUB, Sabah adalah naungan kepada British. Bila dia jadi naungan, British was controlling their foreign affair, hubungan luar dengan pertahanan. So now they think it's better for them untuk serahkan kepada British. And finally adalah masalah kewangan. Semasa Japan berundur, Japan telah memusnahkan bandar Jas-Sultan, Kudat dan Sandakan. So kerosakan ini memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB untuk membangunkan Sabah. So SBUB bersetuju menyerahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. So 3 things ini boleh faham children? Boleh? Boleh. Bagus. Now, kita lihat bagaimana reaksi rakyat tentang penyerahan ya. Nah, 4.7 bahagian terakhir, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Nah, penyerahan Sarawak diserahkan kepada British pada 15 Julai 1946, namun tidak mendapat tentangan daripada rakyat kerana dasar British dan kepentingan sosioekonomi kepada penduduk tempatan. So there are 2 reasons kenapa kita tidak ada penentangan. So tidak ada penentangan because of 2 reasons. Satu, kita ada dasar British. Lagi satu, kita ada kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan yang telah dijaga. So we go one by one. Nah, apakah dasar British? British telah menindas kegiatan berpersatuan. And also dia menghadkan peluang dalam pentadbiran. So that is the 2 things. He was very, very smart. They control the people. Now how they do that? We see here. Okay. Bagaimana mereka menindas kita punya kegiatan persatuan? Anda boleh nampak. Pada awalnya adalah sukar untuk menghimpunkan kesemua etnik dalam satu persatuan oleh kerana penduduk Sabah terdiri daripada pelbagai etnik yang berbeza atas dasar agama, bahasa, budaya, kepercayaan dan sebagainya. Walau bagaimanapun terdapat beberapa persatuan yang telah ditubuhkan seperti PASPAM, not PASPAS, PASPAM. Kemudian kita ada PASPAS iaitu Persatuan Sahabat Penas Sabah, Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah dan juga Persatuan Barisan Pemuda Sabah. Pada awalnya persatuan ini ditubuhkan untuk memperbaiki kegiatan ekonomi dan politik orang Melayu. Now what happened later? So at first, any question? I will be finishing at 9:15 sayang because today I start 7:45. Betul kan?
Alright. Okay. Can you guys give me 2 minutes? Boleh kah? Pergi tandas kejap, boleh ya? Yes, teacher. Okay. Give me 2 minutes. Okay. Okay. Cikgu ulang balik. So the first one adalah apa yang kita belajar. Satu adalah dasar British. So apa yang dia buat? Satu, dia menindas kegiatan persatuan. Nah, bagaimana dia lakukan penindasan terhadap? Okay, dia. Kan. Alright. Now kita lihat kat sini. Pada awalnya adalah sukar untuk menghimpunkan. So anda boleh nampak it was very hard for them untuk menghimpun semua masyarakat, but later they managed to form a few persatuan. That is Persatuan Sahabat Pena Sabah, Persatuan Kebangsa Melayu di Sabah dan Barisan Pemuda Sabah. And at first persatuan-persatuan ini ditubuhkan untuk memperbaiki kegiatan ekonomi dan juga politik kaum bumi putera. Now later what happened adalah kemudian pemimpin ini, persatuan ini bergiat aktif membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. British mula khawatir pengaruh pemimpin akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. So when these people are become active and everything, British are very scared. So British menindas kegiatan persatuan bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme. So apa yang mereka buat? Satu, mereka, so anda boleh nampak first one, mereka mula menawarkan jawatan atau kenaikan pangkat kepada ahli persatuan, and after jawatan diberikan, mereka memindahkan ahli yang aktif ke bandar yang lain. So ini adalah mereka menggunakan cara lembut. So British bertindak menggunakan cara lembut, menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan. Kemudian ahli-ahli yang aktif ini dipindahkan ke bandar yang lain. Nah, bila tindakan ini berlaku, kegiatan persatuan ini menjadi lemah kerana satu, mereka mengalami masalah kekurangan kaki tangan, and lagi satu masalah kewangan and kekurangan pegawai berkebolehan. So because most of them sudah dipindahkan, alright? And kita nampak siapa yang dipindah. So you can see here. Cikgu tunjukkan kat sini, ini daripada buku teks anda. So anda nampak kat sini, pemimpin yang dipindah dan tindakan. Okay. Now, Barisan Pemuda Sabah, kita ada Barit. Nah, Barit ni pemimpin dia adalah Pengiran Muhammad Yusof Jamil Umar, telah dihantar berkhusus ke SITC, Sultan Idris Teaching College. Okay, then H.M. Saleh ditawarkan bekerja dalam kerajaan, Mandur Sharif pulang ke Indonesia, Imam Suhaili Yaakob berpindah ke Pulau Labuan, Seruji Yaakob
menyertai kiraat Jumaat Muslim. Okey, so pindah ke tempat yang lain. And pemimpin PKML, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Tengku Nurdin berpindah ke Jesselton pada September 1946, kemudian ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Zakaria Gan ditukarkan ke Jesselton. Apung Kerahi ditukar ke daerah Tawau, daripada Tawau dipindah ke Sandakan. So anda boleh nampak mereka mula memecah belahkan semua and memindahkan pegawai-pegawai ini ya. Nah, and also finally, satu tadi kita nampak persatuan ni, bagaimana persatuan ini and everything, and also mereka menghadkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran. Dasar British menghadkan peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang mempunyai pengalaman dalam sistem birokrasi barat. So this is another way how they menindakkan hak kepada orang tempatan ya. Now apart from that, some people agrees with penyerahan kerana kepentingan ataupun kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah juga dianggap memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran, memajukan bidang perniagaan, meluaskan jaringan perniagaan. Oleh sebab itu, penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti penentangan penyerahan ya. So anda boleh nampak satu tadi kita lihat dasar British menindas kegiatan and also menghadkan peluang pentadbiran. And then now bab ini habis, kita akan masuk kepada ringkasan terakhir bab ini. Nah, ringkasan terakhir bab ini cikgu akan ajar tentang let's see in the mentor book. Nah, apabila kita lihat kepada buku mentor, we call it back, ma. Call it back another 10 minutes time. Okay, now, so kita tengok kat sini. Buka surat, everybody see your mentor book please. Buku surat 55 ada tak ada? Okay, now. So anda boleh lihat buku surat 55 ya. Penyerahan Sabah kepada British. Everybody, do you have your books ready? Okay, now. Pentadbiran BMA diperkenalkan di Sabah selepas Japan serah kalah. Nah, fungsi BMA adalah untuk mengembalikan keamanan dan juga ketenteraman negeri. Okay, oh, your books is lain, sayang, buku cikgu lain ya. Sorry, cikgu buku lama. Okay, yours is the new book. My mistake. Okay, now cikgu ulang balik. Okay. Nah, pentadbiran BMA diperkenalkan di Sabah selepas Japan menyerah kalah, and fungsi BMA as we know adalah untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Nah, SBUB menandatangani perjanjian dengan British, and then akhirnya Sabah menjadi tanah jajahan British. Nah, pentadbiran negeri akan ditadbir oleh Governor sebagai ketua kerajaan. Governor British pertama adalah Sir Edward Twining ya. Now, why faktor penyerahan? So kita belajar tadi, cikgu dah beritahu 3 faktor penyerahan. Satu, kita ada kepentingan British. Nombor 2, meneruskan dasar hubungan luar. Dan nombor 3, masalah kewangan. Now, pada masa ini apa yang berlaku? Mereka sedang memerdekakan negeri seperti Sri Lanka, India dan Burma. So Sabah kini berpotensi menjadi tanah jajahan dan berupaya membekalkan bahan mentah dan juga pasaran. Nombor 2, mereka ingin meneruskan dasar hubungan baik. Sejak daripada dahulu lagi, Sabah adalah naungan kepada British. And British was controlling their foreign affair and also pertahanan negeri. So now they think it's better for them untuk
memberikan Sabah kepada British. And the final one adalah masalah kewangan SPUB. Nah, bila Japan berundur, Japan telah memusnahkan Jesselton, Kudat dan juga Sandakan. So untuk membetulkan keadaan ini, it's not easy. So SPUB tidak mampu dan akhirnya bersetuju untuk menyerahkan Sabah kepada British. Okay, how is the reaksi rakyat? So reaksi rakyat, penyerahan Sarawak tidak mendapat tentangan. Kerana satu, kita ada dasar British. So one is the dasar British. Nombor dua, kita ada kepentingan sosioekonomi kepada penduduk. Now, dasar British, mereka menghadkan peluang dalam pentadbiran. British hadkan peluang dalam pentadbiran menyebabkan penduduk Sabah kurang berpengalaman dalam birokrasi. Nah, penduduk Sabah Sarawak yang terdiri daripada pelbagai etnik, berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Pada awalnya it was very hard. Finally, mereka berjaya menubuhkan beberapa persatuan. So, kita ada Persatuan Sahabat Pena, PAS-PAS, Persatuan Kebangsaan Melayu, and kita ada Barisan Pemuda Sabah. Matlamat mereka adalah untuk memperbaiki ekonomi dan politik. Okay. Matlamat mereka adalah untuk memperbaiki ekonomi dan politik Bumiputera. Nah, kemudian apa yang berlaku? At first, they was very slowly and mereka mula bergiat aktif. Bila mereka bergiat aktif, ini menyebabkan British takut. So, apa British buat? British telah menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada mereka and then memindahkan mereka ke bandar yang lain. So, keadaan ini menyebabkan persatuan menjadi semakin lemah. Mereka menghadapi masalah kekurangan dan juga kekurangan pemimpin. Apart from that, penduduk tempatan juga tidak menentang penyerahan kerana ia adalah kepentingan untuk sosioekonomi penduduk tempatan. Now, bagi penduduk, mereka rasakan penyerahan Sarawak dianggap peluang penduduk tempatan dapat memajukan mereka punya perniagaan, dapat meluaskan jaringan perdagangan dan dapat juga membangunkan Sabah selepas perang. So that's why penduduk ingin enggan terlibat menentang penyerahan Sarawak kepada British. Nah, penduduk Sabah tidak memahami tujuan penyerahan. Dasar British telah membangkitkan semangat nasionalisme anak watan dan kebangkitan nasionalisme berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri. Can you all understand, my dear? Boleh faham? Hello? Okay. Topik ini sudah pun berakhir. Halo? Semua sudah tidur? Okay, I'm not going to say anything. So next class, I will do everything with you all. We'll finish up this book and also saya akan buat sebelum masuk bab 5, saya nak habiskan. Can we do a bit of latihan ini? Kita dah buat sampai mana lah bab ini, my dears? Hello? Ada tak ada? Boleh dengar tak ada dengar? Latihan bab ini kita sudah buat sampai muka surat mana ataupun soalan mana? Hari ni, are you there? I think until 24. Apa sayang? I think until 24. 24 sudah buat. Okey, bagus. Now, so saya nak anda sambung daripada 24 habiskan ni and sehinggalah kita punya all the kebat question kat belakang. Next week, sebelum saya masuk kepada bab 5, cikgu akan ajar all this latihan with the kebat question. Boleh ke? Boleh, teacher. Okay. So with then, I will see you all next week. Bye-bye, guys. Not next week, Saturday, I'll see you all. We have revision class on Saturday. Please come for the class. Okay, see you guys. Bye-bye. Thank you, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Please do your latihan. Ciao. Okay, bye-bye. Dai, Irfan, I know that's you. I just stay in the Zoom, right, teacher? Rafi, are you still there? Yeah. Okay.
I still got Chin. Okay, never mind sayang. Okay, Rafi, let's see your question ya, darling. Alright. Okay. Tadi cikgu tengok sikit. Okay. Okay. Two minutes, darling. Alright. Right. So where is his question? Okay, darling. Objective. Okay, you want to do. Okay, let me go from essay first. Can or not? Oh, okay. Let's see. Okay, now first question. Can you see the first question, sayang? Boleh. Can. Now, dua ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ada 6 ciri, sayang. So now they are asking for 2 ciri. Correct? So what is the ciri? You can give anything. Oh, as in any negeri, is it? In negara. Berikan. So anda boleh nampak kat situ. Okay, here anda boleh gunakan kerajaan. Okay, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka we got 6. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, undang-undang, lambang-lambang. Correct or not? Betul. So pilih 2. Maybe apik lambang-lambang and. Wait, I'll cikgu tunjukkan. Okay, this question. Alright. Okay. And kedaulatan, is that? Lambang-lambang kedaulatan can also, no problem. Yeah, okay. Okay, Boleh. now. So dia tanya apakah peranan sultan? Correct or not? Apa Betul. peranan sultan, sayang? Dalam memastikan. Apa peranan sultan? Apa sultan buat? Sultan? Apik buku teks just in case. Never mind, you write it down, sayang. You want to write it down now? Alright. Okay. Sekejap Okay. Teacher. Just in case I want to tambah any points ke. So just, yeah. I'll take my buku teks in case I have to tambah any points. No problem, no problem. Okay. Alright, so peranan dia is Kerana dia menaungi dan menjaga keselamatan rakyat, correct or not? Okay. Menaungi. I think 1.4. Alright. 1.4 you can see that. Menaungi dan menjaga keselamatan rakyat. We got V14 faktor. Ada kat situ. Yeah. Let me check muka surat apa 4.1. Sekejap, let me cari je. Check kat situ. Okay. So ada mengembalikan kestabilan dan keamanan. Very good. Lagi? Memulihkan kepercayaan rakyat. Memulihkan kepercayaan rakyat lagi. Dia bagi 2. Okay, what muka surat you are looking into? 94. Okay, wait, let me check. 94? 94. Ini bab pertama, sayang. How come 94? This is bab pertama. Aduh, dai. Okay. Tengok muka surat 12. Ini bab pertama, sayang. Lah, okay. Oh, this one. Alright. Alright. So that's the answer. I see. Alright. Thank you, teacher. Okay. Now. Sudah? Let me write it down. Alright. Give me a few minutes, yeah. Sudah tulis? Almost done. Last one. Just tandakan, sayang. Then later you can write it down properly. Okay. Okay. Now. So next question, berapa markah? Markah yang diperuntukkan dalam 4 markah. Correct or not? Betul.
Okey, pada pandangan anda, mengapa institusi raja perlu dikecualikan? Why? Satu, So raja that adalah apa? raja is peringkat tinggi. Paduan, So kenapa? Tuliskan raja sebagai simbol perpaduan. paduan. Alright. Dan raja juga adalah warisan sejak bila sayang? Perpaduan. Warisan. Warisan. Sistem pemerintahan beraja kita juga daripada Kesultanan Melayu Melaka. So warisan negara yang perlu dikekalkan, correct or not? So just warisan negara perlu dikekalkan. Warisan pemerintahan. Okay. I see. Warisan pemerintahan yang perlu dikekalkan. Lagi satu, raja adalah simbol perpaduan. So mewujudkan perpaduan bagi rakyat yang berbilang kaum. Betul kan? Betul. Dan lagi satu adalah raja mempertahankan apa? Raja mempertahankan kedaulatan negara. Kedaulatan negara, and beliau juga melindungi apa? Beliau Orang Melayu dan juga kaum lain. Ya. So raja juga sebagai ketua agama Islam dan melindungi agama Islam. Ketua Islam and melindungi agama Islam kan teacher? Agama Islam. Alright. Okay. Okay. Kan sayang, boleh faham? Boleh. Revolusi Amerika. Okay. Jelaskan fakta. I just see another one. It's okay. Okay, next question. Apa soalan? Okay, next question adalah revolusi. Yeah. Revolusi Amerika, correct or not? Why berlaku revolusi Amerika sayang? Because of tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Very good. So revolusi Amerika because why? What they do? Mereka menentang penjajahan British. Correct or not? Yeah. And British juga tidak melindungi hak penduduk. And mereka juga memperkenalkan pelbagai akta. Betul kan? Betul. And then bagaimanakah penduduk Amerika mencetuskan perang tersebut? How? Mereka telah menubuhkan Kongres. Correct or not? Kongres yang diketuai oleh siapa? George Washington. Ya, ada pemimpin di Tanah Jahan menubuhkan Kongres. Yes, menubuhkan Kongres dan mereka mengisytiharkan perang terhadap British. Betul kan? Ya. Dan Kongres meluluskan pengisytiharan kemerdekaan Amerika. Mereka mula menuntut kemerdekaan. Betul? Ya, betul. So that is the answer here. Boleh sayang? Boleh. Teacher, dalam exam kan boleh tulis in point form ke? No, tak boleh. Ayat. You have to put it dalam bentuk ayat sayang. I see. Okay. Contohnya soalan ni, bagaimanakah penduduk Amerika mencetuskan peperangan ini? Correct or not? Okay, so you have to write there, penduduk Amerika telah menubuhkan Kongres di tanah jajahan. Kongres dipimpin oleh George Washington. And then kita ada lagi seorang, apa nama dia? Siapa isytiharkan deklarasi kemerdekaan? We also have Thomas Jefferson. Thomas Jefferson telah mengisytiharkan deklarasi apa? Deklarasi ada dalam buku teks anda. Tengok kat sini. Thomas Jefferson buat apa? Dia ahli falsafah Amerika. Dia meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika pada bulan Julai 1776.
Yes, very good. Then mereka menegaskan sekiranya sebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak penduduk, dan mereka ini adalah hak mereka untuk menuntut kerajaan baru. Correct or not? Betul. You have to write it down that. 3 marks. Boleh faham sayang? Boleh. Sekejap, let me write some points just in case I Can, no forgot. problem. Alright. Give me a minute. Dah sayang? What is the third point again? Mereka meluluskan deklarasi. The Congress meluluskan peristiwa Deklarasi, kemerdekaan and then mereka. finally mereka mengatakan kalau mereka tak boleh jaga mereka punya hak, they have rights untuk membentuk mereka punya negara sendiri. Oh, okay. Dalam buku teks anda menyatakan macam tu kan? Ya, the peristiwa. The next question. Okay. Apa tu? Yang faktu is just mereka menentang pemerintahan detail. Satu adalah mereka punya tanah jajahan. Mereka tidak melindungi hak rakyat. British memperkenalkan pelbagai akta. Ada pelbagai akta kan? And yang first one, is it America ke British yang tak duduk hak? The hak one, is it British ke America? America one hak mereka. Oh, okay. Because they are under control of British. So Amerika tidak ada hak untuk, British tidak melindungi hak penduduk. Okay. Tidak melindungi hak. Okay. Nah, soalan berikutnya sayang. Okay, what is the soalan berikutnya? Bagaimanakah peristiwa revolusi American mencetuskan kesedaran semangat nasionalis di negara kita? Bagaimana sayang? Apa anda rasa? Semangat untuk berjuang untuk negara. Untuk berjuang lagi. Apa tu? Soalan ni bagaimana, correct or not? Okay, now. Kerjasama untuk mendapatkan negara balik. No. Okay, bagaimanakah peristiwa revolusi kemerdekaan ini mencetuskan kesedaran nasionalisme di negara kita? Pertama tuliskan saya melahirkan apa, teacher? Golongan cerdik pandai. Untuk memimpin negara. Okay. Melahirkan golongan cerdik pandai untuk memimpin negara. Seperti apa? Seperti Give me yang mereka boleh jadi ahli saintis and everything, correct or not? Yeah, biology, scientist, yeah, betul. Seperti kalau Prime Minister okay kan?
Memimpin tu, Prime Minister, is it counted? Memimpin. Okey, Perdana Menteri. Okey, can sayang. Seperti And then Perdana second, Menteri. Perdana Menteri dan apa? pemimpin negara yang lain lah. Perdana Menteri or Kesihatan dia. sudah boleh? Boleh. Okey, nombor 2, anda boleh tuliskan memupuk semangat memajukan negara. Okey. Memupuk semangat kemajuan negara. And also what do you try to do? Untuk menentang siapa? Untuk menentang any Ancaman pihak kuasa. luaran. Menentang ancaman kuasa luaran, correct ke tak? Betul. Okey. Lagi satu, memperkayakan diri dengan ilmu pengetahuan agar tidak mudah terpedaya. Agar tidak mudah terpedaya. Boleh sayang? Sekejap. Okey. Alright. Okey. Okey, soalan yang berikutnya. Oh, just 3 ni cikgu. Perang Dunia Pertama. Okey. Apakah Yang membawa kepada Perang Dunia Pertama, you ambil 2 faktor, huraikan dia. The assassination of the Austria-Hungary king. No sayang, no assassination. Before that, what happened? Perang Dunia Pertama, why? Apa tu? Why Perang Dunia Pertama? Lihat balik. Perang Dunia Pertama Is it ini because of persaingan kuasa yes, persaingan kuasa imperialis, and then kita ada Pakatan Ketenteraan. This is Balkan, we can put it later lah. Ya, betul. Just letak 2 cukup kan? Ya, cukup. Alright. Huraikan sikit lah sayang. Kan? Okey. Boleh. Berdasarkan perjanjian Versailles antara Pakatan Bertiga, apakah perkara yang dilakukan? Okey, berdasarkan apakah perkara yang dilakukan oleh Jerman? Jerman perlu tak boleh buat senapang. Dia kena menghadkan. Correct ke tak? Menghadkan saiz angkatan tentera. Dan juga menyerahkan wilayah dan tanah jajahan pada Pakatan Bertiga. kehilangan dia punya wilayah, dia juga terpaksa mengurangkan dia punya tentera. Correct ke tak? Ya. So that is the 2 things here lah. Ya. Because they are asking for 2 sebab. Correct ke tak? Betul. Okay. Now, kesan Perang Dunia Pertama? Kesan is Kesan Perang Dunia Pertama kita boleh lihat mereka kemusnahan apa? Kemusnahan pemerintahan beraja. Keruntuhan pemerintahan beraja, kemudian kemunculan negara baru, Dan impact kesan terhadap negara kita. Okey. Correct ke tak? Tapi tengok kat situ berapa markah yang diperuntukkan. 3. How many marks diperuntukkan? Ada 3. 3 marks. So kalau ada 3 marks sayang, pilih 2 fakta, huraikan sikit, cukup. Okey. Boleh. Tapi because dia tak ada markah penuh kan? Okay, now. Bagaimanakah negara dapat mengelakkan perang daripada berlaku pada masa kini? Apa kita boleh buat? Apa kita boleh buat? Try to not start a fight. Ataupun menyelesaikan masalah melalui undian. Rundingan. Rundingan. Secara rundingan. Berkomunikasi secara rundingan.
Berkomunikasi secara rundingan. Bukan. Penyelesaian masalah melalui Oh, okay. Penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah melalui diplomasi. Alright. Diplomasi. Dan lagi satu, mengelakkan diri daripada terlibat. Mengelakkan diri daripada terlibat dalam persaingan senjata or anything. Oh, okay. Terlibat barangan senjata dan peperangan. Ya. Okay. And then the third one. And then menghormati kedaulatan setiap negara. Menghormati kedaulatan setiap negara. Okay. Menghormati kedaulatan setiap negara. Okay, objektif ni, darling, when you supposed to submit? This week Saturday. Okay, what do you do? Objektif you buat dulu, kemudian you hantarkan kepada cikgu, boleh? Alright, boleh. Alright. Number 4, ada essay tak? Oh, ada essay juga. Berapa Ada. essay? Satu essay? Satu je. Okay, very good. Okay. Now, BMA di Tanah Melayu. Nah, apakah tugas BMA sayang? Dia mengembalikan keamanan dan juga mendapatkan kepercayaan orang Melayu. Okay, mendapatkan kepercayaan rakyat, correct or not? Okay. So that's the answer lah. Menyatakan peranan mereka adalah untuk mengembalikan keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat. Okay. That's all then. Yeah. Yeah, 2 marks, right? Okay. Nah, kemudian, bagaimanakah keadaan di Tanah Melayu semasa BMA mengambil alih? How? Huru-hara. Huru-hara bagaimana? Ada banyak pasaran gelap, rakyat, penyakit, correct? Ya. So, rakyat mengalami kesukaran di bawah pemerintahan Jepun, makanan dan juga ubat sukar didapati, wabak penyakit, ada banyak kegiatan menyuruh, correct or not? Ada pasaran gelap, ni semua ada dalam buku teks kan? Apa tu? Sekejap, ada. Okay, check. It's before perjuangan kan jadi. Okay, I will see. Cuba tengok. Sure. Okay. This one, where is the book text? Okay. Rafi? Ya. Okay. Down. Cikgu tengok buku teks. Dia ada dalam muka surat okay, 94 sayang. 94 ada memulihkan kepercayaan rakyat. Okay. Memulihkan kepercayaan rakyat. Ya.
So that's the answer. Okay, understood. This is where kehidupan mereka semasa Japan, ya. Okay, alright, and then okay. Mengapakah BMA gagal melaksanakan tanggungjawab di Tanah Melayu? Why? Kenapa kegagalan mereka? Okay, ada kat sini juga. Okay. Muka surat 95. Tengok muka surat 95, you can see. British menghadapi kesukaran untuk membawa tentera, alat mesin. Oh, okay. 95 kan? So the text punya. Can understand? Boleh? Mana? Oh, dia kata mengapakah. Dia kata walaupun mereka try, but it was very hard for them. Mengapa British gagal melaksanakan Nampak sayang? Just sikit tu je. Is it that one line only? One line saja. Okay. Oh ya. Sebab dia kata satu line je. Another one. Okay, another one here sayang. Mereka mengalami kerosakan infrastruktur. Okay, you can take this one, Rafi. 94. Oh, 94. Okay. 94, tengok ayat terakhir. Kesukaran untuk memulihkan kerosakan infrastruktur. And then is it the pink box or the box one? sayang, pink box. Oh, pink box. Okay. Last ayat. Alright. Okay, I and see. then you also can take up one. Okay, BMA juga gagal membantras kegiatan jenayah, keganasan kongsi gelap. Alright. Okay, that one. And also you can see 95. Okay, gagal untuk memulihkan ladang getah, lombong and everything. That one you boleh buat. So you got 1, 2, 3, 4. Can or not? Yeah. Okay. Now, kemudian kita tengok yang ini pula. Okay. Now, mengapakah Japan berminat menguasai negara kita? Why? Why negara kita? Because negara kita mempunyai sebab dia nak meningkatkan semangat Asia kan? One, Tanah Melayu, ini adalah faktor kedatangan Japan sayang. Okay. That is eksploitasi sumber bahan mentah dan juga kepentingan strategi ketenteraan. Eksploitasi. Eksploitasi sumber bahan mentah and also kepentingan strategi ketenteraan. Lihat 3.5. 3.5 faktor kedatangan Japan. Okay. Sumber bahan mentah and what again, teacher? Strategi ketenteraan, kepentingan strategi ketenteraan. Alright. Alright. Okay, then kita lihat soalan next one. Bagaimana layanan tentera Jepun terhadap penduduk tempatan? Nah, layanan ni dia ada 3 yang berbeza, correct or not? Pada orang Cina, so you tuliskan because dia perlukan 8 markah. So this one you can huraikan. Okay. Okay. Sudah? Page 68. Okay.
Mm-hmm. Okay, Yeah, then teacher. question berikutnya. Yang ini adalah why it was so easy for, apa dia tanya saya? Bagaimanakah layanan is page apa? Page dah, cuba. Alright. Layanan, lihat kepada page okay, page 73. Oh, 73. Okay. Alright, thank you, teacher. Okay, what is the final question saya? Pada pandangan anda, mengapakah Jepun mudah menguasai negara kita? Okay, that one just now I give you in the class. Do you remember? One is, okay, Jepun mudah. Satu is rakyat mudah terpercaya. No. Dua is Why not that one. Japan? Bukan. Saya beritahu kepada anda. Remember, I drew for you and explain. Yeah, I This think I one. took a picture as well. You ambil picture. This one. Mm-mm. This one. Ingat yang ini ke? Yeah. Can you send it like full for the full screen? Sebab tak nampak sangat. Okay. So, mengapakah is kelebihan? Yeah. Alright. Okay. Boleh. Alright. So what do you do? Objective you buat dulu, then you send it to me. Alright, teacher. Lepas tu cikgu akan bincang dengan anda. Boleh I take photo of this notes kan? Apa sayang? I take photo of the notes, boleh tak? This note. Okay. You ambil yang Alright. ni. Cukup yang ni. Because 8 markah kan? Yeah. So anda boleh gunakan yang ini. Alright. Because yang ini ditanya pandangan anda, correct tak? So kalau pandangan anda, you can write what you think lah. Yang atas tu kelebihan Jepun is semangat tentera setia negeri Melayu dan Maharaja. Okay. And then strategi mereka menyerang daripada utara. And then mereka punya kelengkapan perang yang canggih. They got zero fighters, mereka ada kereta kebal yang kecil. Correct tak? Yeah. Itu semua anda boleh gunakan. Okay. Okay dia. Okay, alright, boleh faham, darling? Okay, see you. Bye-bye. See you on Saturday. No, last one. Thursday. That's why I'm asking. I want to pull your Thursday class 2. Saya nak masukkan you masuk kelas Monday or Tuesday lah. Only 2 of you. Correct or not? So that's why. Alright. See you next time, teacher. Maybe tomorrow I'll give the APC or tonight. Okay, sayang. No problem. Alright. Bye, teacher. Bye.